termasuk penroka, yang tak ikut tu 40 orang ya. 40 orang, dan 40 orang itulah yang terselamat sampai hari ini di Felda Cahaya Baru. Tanah dia yang tidak diusik sampai sekarang. Tetapi sebagian besar itu, minta maaf lah, tak kira lah orang UMNO ke orang PAS pun sama juga. Orang PAS ni yang memang nampak duit pun tewas juga. Jadi sebagian besar akan ikut. Begitu juga dalam kes ini. Dalam kes ini kita dah kata lah, saya ingat Lawyer Haris ni pun dah, suara dia pun dah nak hilang dah. Dah macam saya dah. Tak lama lagi saya yakin Dr. Rosli pun suara dia pun hilang juga dah. Turun padang sana sini nak menerangkan kepada penroka. Tapi kita yakin nisbah dari segi sejauh mana kefahaman penroka itu begitu kecil. Mungkin lebih sikit anak penroka. Sebab anak penroka ni dia bercampur. Dia pergi duduk Kuala Lumpur, dia melayari internet. Mungkin persen dia lebih baik sikit daripada penroka. Tapi umumnya, sebagaimana Tok Empat sebut tadi, kalau kita nak berlega di kalangan kita, tak sudahlah kita ni. Walaupun lepas ni nanti kita bawa Dr. Rosli, Lawyer Haris pergi Tementi ke, Sebertak ke, saya yakin dari sudut sejauh mana tindakan itu dia tak boleh capai tinggi. Tapi kita kena ada satu gerakan yang lebih ekstrim. Ini saya nak sebut penting pada kita. Dan sebab kita belajar daripada pengalaman. Apa gerakan ekstrim tu? Itu antara injaksi. Kita akan buat bukan sahaja injaksi untuk menghalang EGM mereka, termasuk kita pun kena buat EGM kita untuk menentang penyenaraian. Yang ketiga, kita dalam rangka bila kita turun padang ke negeri-negeri, kita nak kumpul kekuatan. Pasal apa kita wujudkan GSF, Gerakan Selamatkan Felda? Kerana kita nak kumpul kekuatan. Sebagaimana BN melalui Perdana Menteri Yusof Samad, dia pun kumpul kekuatan. Sebab tu dia turun padang, dia jumpa semua pihak, sebab dia nak kumpul kekuatan. So kita kena kumpul kekuatan. Bila dah ada kekuatan, katalah setara mana kekuatan kita, kita ambil lah yang paling rendah. Kekuatan kita 10%. 10% daripada 1.6 juta warga Felda sebenarnya dah cukup kuat. Kita nak buat apa? Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, selepas kita buat workshop ke negeri-negeri, selesai buat workshop, kita akan buat satu himpunan besar. Saya baru dapat SMS daripada pegawai Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia bersetuju untuk hadir dalam satu himpunan besar yang kita akan gabungkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tuan Guru Nia Aziz dan juga Lim Guan N. Tempat kita belum tentukan lagi, sama ada Pahang ataupun di Johor. Ini dua negeri yang paling banyak Felda. Kalau kita himpun di Kedah, kita boleh catat dekat 15,000 sebelum ini. Kali ini kita akan pastikan kali ini himpunan kita mesti capai sekurang-kurangnya 30,000 orang. Ini yang kita kena ambil masa 2 bulan. Kita akan kumpul kekuatan kita, sebab kita nak buat himpunan ini pada bulan 3. Bulan 3 kita akan buat himpunan terbesar untuk menghimpunkan warga Felda, penrokanya, anak rokanya, pegawai Feldanya, termasuk golongan akademiknya, profesionalnya, supaya bergabung dengan kita. Dan kemuncaknya, kalau Perdana Menteri berdegil juga untuk menyenaraikan, maka kita tidak ada pilihan selain kita akan buat himpunan besar-besaran seperti Bersih. Seperti Bersih. Saya akan bincang dengan kawan-kawan dalam Pakatan Rakyat, bincang dengan semua NGO-NGO. Kalau kita nak buat himpunan bagi menggagalkan penyenaraian ini, kita mesti pastikan kalau kita berharap ke Istana Negara, mesti sekurang-kurangnya boleh cecah 100,000. 100,000 kita berharap, kita nak angkut dengan basnya, dengan apa je, untuk pergi menyerahkan memo kita ke bawah duli Raja yang di-Tuan Agong. Ini usaha-usaha kita yang kita akan gerakkan. Sebab itu kerja ni bukan mudah. Saya difahamkan Bersih tu buat himpunan yang begitu besar, mereka memakan masa 6 bulan. 6 bulan untuk mobilize rakyat. Kita pun kalau kita nak buat, kita perlukan bulan Februari, Mac, April, Mei, baru kita buat himpunan terbesar ini. Mengambil kita yakin bulan 3 ni Parlimen tak ubah. Dia tak ubah.
dia tak berani bubar ketika ini kerana dua isu. Saya dapat maklumat, walaupun dalam majlis kita ada SB, kita pun ada SB juga. Mereka ni kumpulan think tank yang rapat dengan Perdana Menteri, yang bagi tahu dengan saya dua isu besar yang Najib takkan bubar. Pertama, isu pembebasan Anwar Ibrahim daripada keputusan Mahkamah 9 Januari. Kedua, dia kata isu SPBA, isu skim perkhidmatan baru kaki tangan kerajaan, yang mereka tangguhkan sebab dibantah oleh kaki tangan awam. So mereka terpaksa ambil masa 3 bulan lagi untuk redakan keadaan. 3 bulan lagi berartinya cuti sekolah bulan Jun yang akan datang. So kita akan pastikan penyenaran ini bulan 4. Maknanya kita kena buat himpunan terbesar sebelum parlimen dibubarkan. Ini maknanya, ini yang kami terpaksa lakukan. Sebab hebat macam mana pun kita jumpa penderoka, kita berkeyakinan lebih-lebih 10% ada sokongan yang kita dapat. Sebab penderoka ni kita faham latar belakang pendidikan mereka, kita pun tahu mereka kena ugut, mereka kena ancam, ketua blok ancam, JKK ancam, SB-nya, polisnya lagi main peranan, kita tahu. Jadi kita dah fikir, timbang, paling banyak yang akan bersama kita kalau mereka berani, lebih kurang 10%. Jadi 10% ni kalau kita gembleng seluruh negara, insya-Allah akan wujud satu momentum yang sangat besar untuk menggagalkan penyenaran ini. Saya rasa ini yang mungkin saya boleh sebut pada petang ini. Dan saya nak ingatkan sekali lagi pada tuan-tuan sekalian, sebagaimana tadi saya sebut dalam konteks cerita Sadiq Segaraga, pendoka ni sebenarnya dia cuma akan dapat bau saja. Dengan penyenaran ni, betul apa yang Sadiq Segaraga buat. Ibarat ni perjanjian yang akan ditandatangani oleh kerajaan negeri, yang ditandatangani nanti oleh kerajaan negeri dengan Federal Global Venture. Kedudukan pendoka ni cuma boleh cium bau saja. Pendoka tak dapat apa-apa, tuan-tuan. Sebab kita dah teliti dah. Dr. Rosli ni timbalan pengarah Bank Negara. Dr. Zeti itu dia punya junior dia, anak buah dia. Kalau dia kekal, sini bawah dia lagi. Maknanya kalau dia kekal, mungkin Dr. Rosli ni jadi Gubernur Bank Negara. Kita nak cakap dan nak cakap siapa lagi. Tapi fakta yang disebut berdasarkan analisis dia dan kawan-kawan kita, memang bila disenaraikan, kedudukan pendoka cuma cium bau saja. Dan buktinya jelas. Saya nak tamatkan ucapan saya. Jelas, tuan-tuan, dalam kes Perda Cair Baru, dalam kes Perda Sungai Buaya, yang akan membolot semua kekayaan pemimpin saja. Pemimpin yang dapat tanah, pemimpin yang dapat habuan, semuanya pemimpin. Pendoka tak dapat apa-apa. Apa yang pendoka Perda Cair Baru dapat, apa yang Sungai Buaya dapat, semua pendoka cuma dapat cium bau saja. Maknanya penyenaran ini lebih buruk daripada Perda Cair Baru, lebih buruk daripada Sungai Buaya. Silap-silap nak bau pun tak boleh, tuan. Jadi ini dia punya keadaan yang kita kena war-warkan kepada rakan-rakan sekalian. Dan sebagai sumber maklumat, kita ada risalah, kita ada CD, dapatkan dan kita sebarkan kepada anggota masyarakat lain. Mungkin kita nak terangkan tak pandai. Mungkin Tok Empat dia boleh cakap, dia boleh cerita kedai kopi. Tapi berapa ramai orang macam Tok Empat yang boleh duduk kedai kopi, bila JKK bercakap, oh untuk penyenaran ni macam ni, siapa yang boleh hujah macam Tok Empat? Mungkin tak ramai. Jadi bila tak ramai, kemampuan kita terbatas. Yang penting ada risalah, kita sebarkan risalah, pergi foto state. Ini yang selalu saya ajar pada kawan-kawan saya di Johor. Dalam Harakah ada, Suara Keadilan ada, kita pergi kedai. Jangan bergantung pada duit parti, jangan minta dengan ketua cawangan. Ambil inisiatif sendiri, ambil dekat Suara Keadilan dekat Harakah tu, pergi kedai foto state. Tak mampu banyak, tak apa, foto state 20 keping. Pergi kedai kopi, sebar lagi. Cakap tak pandai ni, sebar. Nanti ada duit lagi, foto state lagi 20 keping. Ada CD, CD kita ada bawa. Tak mampu nak beli banyak, tak apa, minta unit IT tolong burn kan. Burn, bagi pada kawan-kawan. Dengar,
dengar dulu apa penjelasan daripada kita. Jadi kalau ini semua dapat didengar, faham kita, saya yakin insyaAllah sedikit sebanyak akan menambahkan kefahaman kita mengenai keburukan penyenaraian ini. Jadi ini tugas kita bersama. Jangan tuan-tuan bergantung kepada kita saja. Tak mampu kita. Sebab Felda bukan sikit. Saya kadang-kadang bukanlah, saya tak respon. Orang-orang marah dengan saya bila dia kata saya seolah-olah jual mahal. Kenapa nak jemput susah sangat? Yelah, saya kata kita nak turun 317 Felda. Bukan sikit 317 Felda ni. Takkanlah kalau nak minta tarik, minta dengan saya, oh minggu depan mesti datang. Mana mungkin tuan-tuan. Nak isi keperluan program yang begitu banyak. Jadi nak bergantung pada kami tak mampu. Jadi kerja tuan-tuan lah tolong kita. Tolong keluarkan maklumat, sebarkan maklumat. InsyaAllah bila maklumat ini sampai kepada seluruh rakyat, dia memudahkan kita untuk membuat penentangan yang kuat kepada kerajaan yang ada. Sebab kerajaan inilah yang buat dasar terhadap penyenaraian ini. Dia bukan teknikalnya dibuat oleh sesama, tapi kerajaan yang dah atas penyenaraian ini. Wallahu a'lam. Terima kasih pada ketiga-tiga ahli panel. Jadi rumusannya tuan-tuan, kita banyak kerja yang perlu kita bantu di peringkat bawahan untuk memberi maklumat kepada orang sahabat-sahabat kita di Felda. Dan isu ini adalah besar tuan-tuan. Ia melibatkan tanah petrol station yang bernilai berbilion-bilion ringgit. Isu LFC Lembu Syarizat itu, dia hanya sekitar dalam 250 juta je. Tapi ini berbilion. Tapi yang kes lembu itu orang dah jadi jumpa setelah didedahkan oleh Ketua Audit Negara. Barulah kelang kabut, barulah habis duit kita 20 juta. Lepas esok, kalau dah kena hari pula, dah teratur baru tengah dah menyelesai masa itu, tak guna tuan-tuan. Jadi sebelum perkara ini berlaku, kita bantah secara kerasnya perkara ini. Kita minta mohon supaya pihak kerajaan memikirkan balik perkara ini, supaya tidak dilaksanakan perkara ini seperti mana yang disebut oleh Menteri Pelancongan Datuk N. Nyeng Nyeng. Dia menganggarkan bahawasanya pada tahun 2012 ini pelancong asing datang ke Malaysia sangat kurang. Sebab apa? Sebab ekonomi dunia pada tahun 2012 ni tak baik. Yang mana nak ceritanya ekonomi dunia tak baik. Jadi penyerai ini pun akan menyebabkan kesan yang buruk juga pada kita jika kita teruskan juga setuju perkara ini tuan-tuan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan sekadar perbincangan yang dalam 2 jam ini kita faham apa yang disebut dari segi perundangan, apa yang disebut dari segi ekonomi, apa yang disebut dari segi dasar negara dan sebagainya. Bahawasanya penting kita menolak perkara ini. InsyaAllah tuan-tuan kena sampaikan kepada mereka yang tidak dan tak sempat hadir, dan juga sebar-sebarkan maklumat yang kita perolehi kepada kawan-kawan kita dan juga anak-anak tuan-tuan yang berada di dalam Felda dan juga di luar daripada negeri Pahang. Jadi terima kasih pada tiga-tiga panel. InsyaAllah saya ada sikit lagi. Ada soalan. Jadi terima kasih Rusi bukan berhubung dengan penjenayaan ini dah. Jadi sementara Tuan Haris ada bersama dengan saya, bersama dengan kami di sini. Jadi kami Peneroka Belanda Bersama pada bulan 11 hari itu kami telah menyampaikan ramai di Mahkamah Tinggi Temerloh berhubung dengan ketuan KPG. Tapi perkara ni pengurus-pengurus di peringkat rancangan sayang sangat kepada Peneroka. Jadi dia menasihat kepada kami selaku peserta rancangan, dia suruh tarik balik. Jadi ada sedikit hak yang tak berapa sedapnya. Jadi macam ketan lah. Jika sekira kata pengurus ni lah, kalau sekiranya maknanya awak menang di dalam perbicaraan, awak akan mendapat ganjaran. Kalau awak kalah, maknanya Felda akan saman awak balik. Persoalannya, jadi persoalannya bagaimana jika sekiranya maknanya
peroka ini kalah, adakah benar maknanya dari segi undang-undangnya Salda akan saman balik peroka? Ya, terima kasih. Sebenarnya istilah yang digunakan itu salah. Jadi dalam mahkamah ni, dalam kita bawa kes, sama ada kes kita sesudah kita dibenarkan dengan kos, ataupun kes kita ditolak dengan kos. Kemudian kalau kita tuntut RM1 juta daripada PLK, mahkamah kata baik, kita bagi RM1 juta, bertambah dengan kos. Dia akan bagi pula kita kos proceeding, apa yang kita buat di mahkamah dan sebagainya akan dipampas juga lebih daripada apa yang kita tuntut. Dan masa yang sama, kalau kita kalah kes tu, tuntutan ditolak dengan kos, kemudian kita kena bayar kos kepada kadang. Okey, kos dia dalam kes macam saman. Dalam kes macam saman ni, mungkin dia akan kenakan kos dalam RM20,000. RM20,000. Jadi peneroka ada berapa orang yang sama? RM550. RM550. Kalau RM20,000 berapa? RM140. Nah itu je lah. Dalam masa yang sama, kalau kita dapat dalam masa yang sama, kalau kita menang kes tu, kalau kita mungkin RM20,000 tambahan pun dia akan bayar pada kita juga. Dan dapat bayar kos. Bukan sama. Kita ada istilah sama dalam kes. Kalau kita tuntut, sama kita menang dengan kos ataupun kita kalah dengan kena bayar kos. Jadi bagaimana kos yang kita bayar tu bagikan kepada akhirnya daripada semua peneroka yang bawa saman tu, ataupun Felda pula akan bayar kita kos kalau kita menang dan diakhirkan pada peneroka. Sama juga. Tapi dia dah saman kita balik kerana kita kalah, tak ada istilah tu. Kalau kita bersama balik kalah, kita akan lihat di dalam Malaysia ini akan penuh dengan penjenayah. Sebab setiap kali kita pergi ke mahkamah, setiap kali seorang kena charge di mahkamah atas kes rogol ke apa kena terlepas, dia akan sama pula polis. Nak bawa saya ke mahkamah, saya dah menang. Jadi polis pun akan beragak-agak untuk bawa kes. Jadi apabila seorang yang bawa kes ke mahkamah dia kalah dan kemudian disaman pula oleh orang yang menang, jadi orang takut nak pergi mahkamah. Tak siapa yang nak pergi mahkamah akan tutup. Istilah itu salah. Dia sebenarnya bukan sama, dia pakai kos. Kos dia untuk nanti lawyer, kos dia untuk pergi ke mahkamah. Kalau kita bawa dia ke mahkamah, kita kalah, menyusahkan dia. Mungkin mahkamah kata, okay, ambillah kos RM10,000 kepada awak. Jadi kalau dah 500 orang, kalau RM20, seorang bayar je. Nah, itu je. Bukan sama. Jelas ya? Nanti jumpa dia bagi tahu lagi itu kos saja. RM20 sekarang kita bayar. Okey, baik. Jadi terima kasih sekali lagi pada hadirin dan juga panel-panel kita di atas kita punya dialog pada petang ini. Mudah-mudahan kita mencapai hasrat untuk memahamkan para peneroka tentang perbantahan isu ini dan juga mudah-mudahan usaha kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pulangkan balik kepada Yang Berhormat kita. Mari Musyir. Saya pulangkan kepada saudara-saudara kita. Silakan. Terima kasih kepada panel untuk dialog peneroka, Tuan Haris Abdullah, Dr. Rosli dan juga Saudara Mazlan yang di